Tengok TV orang cakap pun tak dengar orang. Ni apa ni? Tolong ni. Tak dengar. Khusyuk. Sehingga saking khusyuknya dia rasa dia tu dalam TV tu. Dia rasa kalau dia berguling-guling tu, dia tu. Kalau menangis, dia menangis juga. Khusyuk. Dan buktinya disebutkan, kalaulah khusyuk itu boleh ada dengan hawa nafsu, nafsu ni mendatangkan khusyuk, asyik disebutkan. So itu dalilnya para ulama di antara mengambil daripada firman Allah yang menceritakan tentang Nabi Yusuf yang begitu cantik sehingga ketika mana dianya difitnah oleh Zulaikha, isteri pembesar daripada Mesir. Kemudian ternyata yang bersalah adalah isteri daripada itu. Kemudian timbullah percakapan daripada orang-orang perempuan di kota tersebut, menyebabkan rasa malu Zulaikha. Akhirnya dia tak puas hati, sebab kamu ni cakap je, kamu tak tahu aku ini duduk dekat dengan Yusuf yang begitu cantik, macam mana tak tergoda. Akhirnya untuk dia nak buktikan kenapa aku boleh sampai melakukan demikian, dikumpulkan orang perempuan di dalam satu kenduri, dudukkan satu tempat, diberikan sebiji buah, berikan pisau untuk nak potong. Kemudian baru disuruh Nabi Yusuf untuk lewat di depan tu. Ketika dia lewat, disebutkan Al-Quran, qatta'a aydiyahunna, maka terpotonglah jari mereka. Tapi dalam Al-Quran itu dia tak cakap qatta'a, dia kata qatta'a, ada satu, maknanya terpotong-potonglah jarinya. Tapi tak sakit. Mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malak, ini adalah malaikat, disebutkan dalam ayat tu. Dia tak rasa sakit. Tengok, bermakna mereka sedang khusyuk melihat keindahan Nabi Yusuf. Tapi pandangan khusyuk mereka itu dengan nafsu. Kalaulah dengan nafsu itu boleh asyik seperti itu sehingga hilang rasa sakit, bayangkan kalau orang khusyuk dengan iman, lebih hebat daripada itu. Sebab itu Aswad, Miqdad bin Aswad, ketika Nabi dalam satu peperangan, mereka dalam perjalanan bersama dengan para sahabat semua, nak buat kemah, dah berhenti berehat, penat semua. Nabi tahu, maka Nabi offer, siapa yang nak jaga kita pada malam ini, nak berjaga. Maka Miqdad bin Aswad kata, aku, seorang lagi, sahabat yang lain 2 orang. Maka semua tidur, bergantung kepada penjagaan 2 sahabat. Miqdad bin Aswad tahu kawannya dia penat, dan kalau dua-dua jaga nanti susah. Maka dia pun kata, sinilah kita pakai shift, saya jaga dulu, nanti saya dah ngantuk, saya akan tutupkan supaya dapat rehat. Maka kawannya tidur dekatan dengan dia, dia duduk jaga, tapi dia tak mahu untuk waktunya kosong sia-sia, maka dia solat. Sedang dia solat, musuh ni ada seorang yang sedang mengintip-ngintip, tengok ada seorang dia bangun. Maka dia kata ini peluang untuk dia bunuh dulu orang yang jaga ni. Dia ambil panah, dia panah, kena kepada Miqdad bin Aswad. Ketika itu Miqdad kata, aku sedang membaca suratul Kahfi. Asyik betul dia baca. Tiba-tiba puk, dia panah dicabut. Terus lagi solat. Datang hari yang kedua, kena, dicabut lagi, dibuang. Datang hari yang ketiga, tak mahu dia memutuskan kepada as-salat, sebab asyiknya dia dengan salat itu dan juga dengan suratul Kahfi, yang menyebabkan dia terpaksa cepat sebab kawan dia bangun. Dan kawan dia bangun sebab apa? Sebab darah itu mengalir membasahi kepada kawan dia di bawah. Baru dia cepat-cepat habiskan. Kemudian kawan dia kata, kenapa tak kejut dari panahan pertama? Dia kata, aku pun tak boleh untuk nak putuskan kenikmatan tadi. Yang tadi ni tak rasa apa, kerana asyik dan juga kerana khusyuknya penghayatan dia dalam as-salat itu. Itu mana para sahabat di dalam mereka itu khusyuk di dalam solat. Mana kita semua boleh khusyuk. Boleh, bukan tak boleh. Jangan kata tak boleh. Dan tidaklah ke solat melainkan berjamaah. Berusahalah untuk berjamaah, khususnya orang-orang lelaki. Sebenarnya berjamaah ini yang paling dituntut adalah kepada orang lelaki. Apa ganjaran berjamaah ni? Kita dah 27 ganjaran, betul? Tapi sebenarnya selain daripada itu, kalau kita berjamaah ramai-ramai lebih daripada 27 orang, kita akan dapat gandaan mengikut jumlah orang yang dalam jamaah itu.
Ini paling minimum. Kalau 2 orang je solat berjamaah, maka 27 dia dapat berbanding daripada solat sendirian. Tapi kalau jamaahnya ribu lah dia dapat. Lipat ganda itu mengikut kepada berapa jumlah jamaah. Satu. Yang kedua, hikmahnya ialah solatnya pasti diterima oleh Allah. Kenapa? Sebab kalau berjamaah, kalau imamnya khusyuk, mungkin makmumnya ada tak khusyuk, dikira khusyuk semua ikut imam. Kalau imamnya tak berapa khusyuk, ada salah seorang daripada makmum itu khusyuk, dikira khusyuk semua, diangkat di sisi Allah. Kalau semua tak khusyuk, maka ditampal, semuanya akan lengkap untuk dibawa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, hebatnya solat berjamaah itu. Dan hebatnya solat berjamaah ini sebab kita disebutkan solat jamaah itu fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Orang lain buat, kita tak payah, macam tu. Maknanya mesti ada yang melakukan, maka apabila ada orang yang melakukan, maka gugurlah daripada orang lain daripada dosa dan kelapan. Hebatnya kenapa kita sebutkan? Pertama, dia syiar. Yang keduanya, hebatnya orang yang buat fardu kifayah ini sebab dia telah menolong orang lain daripada berdosa. Apa? Kalau fardu ain, memanglah kita kena buat, nak tak nak kita berdosa kalau tak buat. Tapi yang fardu kifayah ini pilihan, tapi kita buat, orang lain tak berdosa. Hebat tak kita? Hebat, bukan hebat tu bangga diri, tapi maknanya kita bantu orang lain tak berdosa. Allah. Kalau kita tak buat, semua dosa. Tiba-tiba kita buat, orang lain selamat daripada dosa. Bermakna kita ada kebaikan kepada orang lain. Ada seorang yang dianya tak pernah tinggal salatul jamaah. Tak pernah tinggal. Satu hari dia tertidur, solat isyak dia tertidur betul, dia terpenat betul. Bangun tengah malam, dia pergi masjid, tak ada orang dah. Orang rumah dia ketuk, orang tak bangun dah, tidur. Nak cari juga untuk berjamaah, tapi tak jumpa. Akhirnya kerana dah tak boleh dah, dia solat isyak 4 rakaat sebanyak 27 kali. 27 kali 4 rakaat. 4 rakaat salam, buat lagi sampai 27. Sebab dia nak dapat 27 juga. Akhirnya dah 27 kali 4. Bayangkan berapa banyak. Tertidur dia penat. Lepas tu dia mimpi. Ketika itu dia telah dimahsyarkan. Dia naik, dia dapat kuda. Alhamdulillah. Tapi dia kenal orang-orang yang ada naik kuda yang lain dengan dia. Di antaranya mereka kawan-kawan dia yang juga tak pernah meninggalkan salatul jamaah, tapi lebih lagu daripada dia, sehingga dia berlambat. Dia macam tahu, kenapa kamu cepat sangat? Kami tak pernah tinggal salatul jamaah. Saya pun tak apa, walaupun tinggal tahu, saya buat 27 kali juga. Kata kawan dia sambil jalan laju depan tu, kamu buat 27 kali pun tak sama dengan takbiratul ihram di belakang imam. Allah, yang tu je dah kalah. Allah, subhanallah. Jadi besarnya fadilat salatul jamaah itu. Jadi kalau boleh jangan ditinggalkan, kecuali kalau uzur betul. Itu yang perlu untuk kita perhatian. Baik, kami rasa diri kami kedil di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kami bangun pada tengah malam dan dalam kegelapannya kami istighfar kepadanya dan berasa gembira untuk bermunajat kepadanya. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sentiasa merasa kerdil di hadapan Allah, dan sentiasa bangun di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah sebutkan kepada Nabi SAW, di waktu malam bangunlah bertahajud untuk melakukan solat sunnah bagi dirimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan memberikan kamu kedudukan makam yang terpuji. Allah. Nabi memang dah dapat dah. Nabi solatul lail ini wajib bagi Nabi. Tak pernah tinggal. Baik itu namanya muqim, musafir, Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail. Kita hukum qiyamul lail apa? Bangun malam, tahajud. Sunnah, waktu kita tak rasa nak buat. Dan Nabi wajib. Jadi Nabi tak pernah tinggal namanya salatul tahajud ini. Yang namanya bangun di waktu malam untuk solat.
Dan waktu itu sebenarnya waktu yang hebat. Kenapa? Sebab disebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah yanzilu ila sama'i dunya, turun ke sama'i dunya. Ya, ini ilmunya, rahmatnya, kasih sayangnya mendekat kepada hamba di waktu malam. Kemudian akan menyeru, hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min dzil hajah. Ada tak orang yang nak beristighfar? Ada tak orang yang nak bertaubat? Ada tak orang yang mempunyai hajat? Diserukan pada waktu itu sepertiga malam. Biasanya adanya pertama tu. Waktu itu akan ada seruan seperti itu. Sebab itu kalau tengok para ulama, mereka tak sia-siakan waktu malam. Imam Abu Hanifah 40 tahun solat subuh dengan wuduk isyak. 40 tahun solat subuh dengan wuduk isyak. Maknanya malam tak tidur. Kalau tidur pun tidur duduk macam tu. Bangun solat pula. 40 tahun. Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat setiap malam. Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ditangkap kerana dia tak mau untuk menyokong kepada fahaman yang dipegang oleh pemimpin pada zaman itu yang berpahaman Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sedangkan Al-Quran itu adalah kalamullahul qadim. Dia ditangkap, kemudian diseksa, dipukul. Maka dia keluar dalam keadaan sakit-sakit dan lemah. Maka kerana dia sakit, dia tak dapat lagi untuk melaksanakan 300 rakaat. Dia kena kurangkan. Maka dia kurangkan satu malam 150 rakaat. Sakit, sebab sakit sangat, sebab dah teruk sangat badan dah kena pukul. 150 rakaat sebab sakit. Kita berapa rakaat? Subhanallah, mereka tahu. Oleh kerana itu di antara mereka yang sampai-sampai kadang-kadang ada syairnya, ada keluhannya tentang siang. Maknanya tak berapa minat dengan siang ni. Sehingga di antara ada satu syair mengatakan, wahai